Selamat sejahtera. Assalamualaikum. Okey, hari ini kita akan belajar tentang struktur kawalan if else menggunakan coding Python. So ini adalah bentuk umum pernyataan if. Okey, if syarat dia ada mesti ada colon. Dan kemudian blok arahan. Kalau memenuhi syarat, apa yang akan berlaku? Mesti ada indent. Dia tak boleh satu baris dengan if ni. Yang else ni dengan if ni dia satu baris. Dia punya blok arahan ni dia satu baris kat sini. Okey, kita tengok contoh Okay, contoh. Tapi dalam statement ni ada error. Apa error dia? Cuba tengok. Apa masalah coding ni? Tengok dia kata tak ada indent. So, lepas titik bertindih, bila coding ni, lepas titik bertindih kita kena tab sekali. Ni ada titik bertindih juga, kita tab sekali. Kemudian baru kita run. Baru jadi. Saya masukkan markah 67. So, dia akan ulang balik, dia akan cetak balik markah anda ialah 67. Apa yang kita dah masukkan. Kemudian dia akan masuk dekat syarat ni. So, apa yang berlaku daripada awal ni adalah markah sama dengan integer, input. Sila masukkan markah. Okey, kat sini adalah dia sediakan, program ni akan sediakan satu ruang, satu storan ingatan yang bernama markah. Okey, dalam markah ni, awak bayangkan macam satu kotak tau. Dalam kotak tu ada nilai. Apa nilai dia? Berdasarkan input user. Kalau dimasukkan 67 lah ada dalam storan ingatan markah ni. Okay, nampak? Bila dia paparkan balik markah, kita nak tahu dalam kotak markah ni, storan ingatan markah ni apa yang ada? Ada 67 berdasarkan apa yang pengguna masukkan. Kemudian baru dia masuk dekat kita punya if else statement ni. So if markah ni komputer akan cari dekat program ni, akan cari balik dekat atas. Markah ni apa? Dia pun cari. Oh, jumpalah markah. Apa nilai dalam dia? Nilai dalam dia adalah apa pengguna masukkan 67. Dan baru dia semak. Adakah markah lebih besar daripada 50? Jika ya, dia akan paparkan lulus. Kalau tidak, dia akan paparkan gagal. So, kita run lagi sekali. Kita nak masukkan kes yang gagal, 23. So, dia check. So, markah ni tak lebih daripada 50. So, dia akan paparkan gagal. Okey, kita tengok latihan yang pertama. Program untuk menentukan harga tiket feri. Okey, yang ni soalan minta pengguna masukkan umur. So, kita dah tahu dah kita kena ada input umur. Jika umur kurang 12 tahun, harga tiket ada RM12, else RM RM18. So, dia ada contoh dekat sini. Kalau kita masukkan umur 19 tahun, harga tiket yang perlu dibayar RM18. Okay, kalau kurang, harga tiket RM12. So, jom kita tengok macam mana kita nak selesaikan masalah ini. Okey, untuk soalan ni dia minta pengguna masukkan umur. Bila minta pengguna masukkan umur, jadi kita kena sediakan satu storan ingatan lah, satu ruang memori untuk pengguna tu masukkan. Dia nak masukkan, nak simpan kat mana, betul tak? Lepas tu, apa jenis data dia? Umur ni adalah nombor, so dia adalah jenis data integer. So dia kita dapat daripada input pengguna. Lepas tu kita kena masukkan soalan kita lah. Masukkan umur anda. Okey. Okey, kemudian kita nak check. If umur lebih besar daripada soalan dia kurang kan? Kurang daripada 12 tahun. So kita nak paparkan print harga tiket RM12. Tapi kalau sebaliknya else titik bertindih print harga tiket RM18. So kita run. Okey, masukkan umur 9 tahun. So kita akan dapat harga tiket RM12. Tapi kalau kita masukkan umur 18 tahun,
kita akan dapat harga tiket dia adalah RM18. Okay, kita tengok latihannya seterusnya. Dia nak menentukan nombor yang dimasukkan tu sama ada lebih besar atau lebih kecil daripada 10. So pengguna perlu masukkan nombor. Contoh pula. So pengguna masukkan nombor 19, dia akan paparkan lebih besar dari 10. Okay, awak cuba buat menggunakan contoh yang telah saya ajar sebelum ni, latihan sebelum ni. Cuba pause dulu video, tengok soalan ni dan cuba buat. Lepas tu boleh terus tengok balik video ni untuk cek jawapan awak. Okay? So ni jawapan untuk soalan tadi. So nombor kita nak input kan, dia jenis integer. Minta pengguna masukkan nombor, kemudian kita semak. Adakah nombor lebih besar daripada 10? Jika ya, kita akan print, kita akan paparkan dia lebih besar daripada 10. Else print lebih kecil daripada 10. Tanya siapa yang berjaya. Kemudian soalan seterusnya kita nak buat untuk menentukan nombor genap dan nombor ganjil. Okey, untuk soalan ni kita nak tentukan nombor tu genap atau ganjil. So kita kena tahu dulu apa beza nombor genap dengan nombor ganjil. Okey, macam mana kita nak tentukan? Nombor genap ni 2, 4, 6, 8 kan? 10. Nombor ganjil 1, 3, 5. So sebenarnya nombor genap ni, dia kalau kita bahagi dengan 2, kita akan dapat jawapannya kosong. Manakala nombor ganjil, kalau kita bahagi dengan 2, kita akan dapat bahaginya 1. So kat sini kita nak buat operasi bahagi, tapi bukan kita nak dapat berapa. Kita nakkan baki dia. Kita nak baki dia sama ada kosong ataupun 1. Kat sini kita akan gunakan formula modulus. Okay, modulus tu macam bentuk persen tu. So untuk kita nak tahu sama ada nombor tu adalah nombor genap atau ganjil, yang ni yang kita nak kena guna. Kita nak kena guna modulus. Modulus ni maksudnya kita nak dapatkan baki dia tau. So nombor, contohnya nombor dimasukkan 5 kan. 5 bahagi 2, berapa baki? Adakah sama dengan kosong? Kalau tak sama dengan kosong, kita print ganjil. So kita masukkan nombor 10. 10 bahagi 2, berapa baki? Baki tahu, tak nak dapat berapa. Memang dapat 5 tapi saya nak baki. So kalau baki dia kosong, dia akan print nombornya genap. So kita test 1, nombornya 98. So nombor genap sebab 98 bahagi 2, bakinya adalah kosong. Okay, selain tu kita boleh juga terima beberapa input. Contoh nombor 1. Kemudian kita nak buat nombor 2. And kita nak buat operasi dulu antara dua nombor ni. Mungkin nak darah jumlah sama dengan nombor 1 tambah nombor 2. Kemudian baru kita masuk if, baru kita masuk syarat. If jumlah lebih besar daripada 90, semikolon. Kita nak print, nak paparkan, nak print anda cemerlang. Else, titik bertindih, print, cuba lagi. Okay, so kita cuba run. Nombor 1, 34. Nombor 2, 12. So dia kata cuba lagi kerana jumlah kita tak sampai 90. Okay, seterusnya kita nak tengok struktur kawalan if, elif, else. Macam mana pula kalau kita punya kondisi tu ada lebih daripada 1. So ini adalah dia punya blok penyataan dia lah. Okay, if contohlah kita biasanya yang ada banyak ni macam ni adalah markah. If markah lebih besar daripada 80, kita akan print kat sini markah grade anda A. Elif B kan, tapi kita ada banyak grade A, B, C, D, E sampai G gagal kan. So yang last ni untuk gagal, tapi A kat atas, B, C, D, E, F tu, B, C, D, E tu kat tengah-tengah ni, kita akan banyak elif. So elif markah lebih besar daripada 70, kita nak print B.
So Elif lagi. Elif markah lebih besar daripada 60. Print C. Begitulah seterusnya sampailah yang terakhir dia else. Beginilah bentuk dia if, elif, else. Yang pertama if, yang last kali else, tengah-tengah tu kita boleh ada banyak elif. Okey, kita tengok satu contoh latihan ni. Program untuk menentukan kategori berdasarkan umur. So pengguna perlu memasukkan umur dia. So program tu akan menentukan sama ada kategori tu umur dewasa ke, kanak-kanak ke, remaja ke. So dia umur kalau lebih 17 tahun kategori dewasa. Kalau lebih 11 tahun kategori remaja. Salah typo selebihnya adalah kanak-kanak. Okey, jom kita buat. So untuk kita terima umur daripada pengguna, kita kenalah isytihar dia sebagai pemboleh ubah. Pemboleh ubah apa? Storan ingatan. Dalam umur ni, awak anggap dia macam kotak tau, ada label nama umur. So dalam dia akan ada nilai ni. Apa dia? Umur yang dimasukkan oleh pengguna. Tengoklah dimasukkan 50 ke, 51 ke, 75 ke kan. Kemudian kita nak check if umur yang pertama 17 tahun, ni titik bertindih, jangan lupa. Kita akan print kategori apa ni? Kategori dewasa. Okey. Lepas tu elif. Elif umur lebih besar dari 11, titik bertindih jangan lupa. So print kategori remaja. So yang bawah ni else lah. Else tak ada dia punya syarat dekat situ. Terus je print kategori kanak-kanak. So kita cuba run. Masukkan umur. Saya nak cuba yang atas dulu. Kalau bila kita nak test sistem kita, satu-satu syarat tu kita test. So saya nak test yang pertama, kategori dewasa 67, enter kategori dewasa. So run lagi sekali, saya nak kategori remaja 12. So kategori remaja. Run lagi sekali, saya nak ambil kanak-kanak, bawah daripada 11 tahun, ambil 10 tahun. So kategori kanak-kanak. Okey, seterusnya kita nak buat program untuk menentukan grade berdasarkan markah yang dimasukkan. So kalau kita tengok kat sini, ada A, B, C, D dan juga F. So apa yang akan kita gunakan daripada blok pernyataan ni? A kat sini, F di sini. So B, C, D kita akan ada elif yang berulang. Okey, jom kita tengok macam mana kita nak selesaikan. So kalau boleh, awak pause dulu video dan awak cuba buat dulu, kemudian baru semak jawapan dengan cikgu punya video yang seterusnya. Okey, macam ni lah jawapannya. Bila kita ada banyak syarat. Okey, syarat pertama, kita nak lebih daripada 90. So kita kena letak tanda sama dengan ni. Kalau tak, dia tak akan capture nombor 90 ni. Okey. So 90 dan ke atas akan dapat A. Kalau makan 80 ke atas dapat B. Macam itulah seterusnya sampai di 60 kan. Selain daripada tu dia akan jatuh dekat F. So kita cuba run satu-satu untuk dapat A. Saya nak ambil 92. Okay, dapat A. So yang B 80 ke atas kan. 83. Dapat B. So C 72. D 67. Dan F saya nak 45. Okey, dah siap.